Welcome back to Apa cerita? Apa cerita? Apa cerita? Apa cerita? Untuk apa cerita? Apa cerita, bro? Selamat datang ke Apa Cerita. Weh, dapat buku satu tu. Jangan cakap benda bodoh. Hai. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke podcast Apa Cerita. Yeah. Kita dah mula dah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada korang yang dekat Spotify, dengarkan. Saya tak tahu yang tu. Okay, kepada korang yang dekat Spotify, dengarkan kita orang dekat Spotify, boleh check out. Okay, ni sama je dekat YouTube, Instagram dengan TikTok. Tapi kalau nak versi pendek, tengok kita orang punya Instagram dan TikTok. Dekat YouTube versi full. Snooker? Bukan. 8 ball. Versi full dekat username apaciter.podcast. Saya dah tolong eja dah. Tinggal untuk pergi cari je. Dan kepada yang dekat YouTube ni, tengokkan versi nak dengarkan versi audio kan. Korang tengok versi video sekarang ni, nak dengarkan versi audio kan. Korang boleh check out versi audio dekat Spotify kita orang, dekat Apa Cerita ? Sorry tersasul banyak ni. Okay, apa topik kita kali ni? Dekat Okay, 40. Okay, let's go. Hello. Okay, let's go. Dia main Apa? kita api kan? Kita pergi apa Okay, dengan let's go. tamat tema tu apa? Apa ni? Okay, let's begin. Let's go begin it. Okay, let's go. Apa benda? Okay. The meme. By the way, beberapa hari lepas, minggu lepas lah sebenarnya kan, aku rasa isu ni Berapa banyak lagi tengah hangat. minggu? Tak tahu. Okay. Beberapa hari lepas kita ada satu isu dekat Twitter. Yes. TikTok pula, Twitter. Okay. Yang aku rasa isu ni pun sudah hangat diperkatakan di Facebook dan mana-mana rata-rata dan social media yang ada dekat laman social media. Okay. Okey lah. Isunya adalah tentang adakah patut pelajar intern lah kan, pelajar yang sedang menghadap apa ni, ada internship untuk diberikan gaji. Kau tahu apa pasal ni, Noah? Aku tahu pasal kes. Ini benda ni dibangkitkan dalam parlimen kan oleh YB Syed Saddiq kan? Yang dulu. Sekarang baru lagi. Sekarang ni dia naikkan lagi. Sebab ada orang post dekat Twitter. Facebook. Yang dia tulis bayar kami bukannya buruh suruhan. Intern bukan buruh. Buruh kasar percuma. Intern bukan buruh kasar. Percuma. Okey, bagi aku lah kan, bayaran intern ni patut atau tak patut bergantung kepada gerak kerja intern tu sendiri. Okey, kita tak boleh nak tolak tolak dia punya Komitmen. Kebenaran. Tolak kebenaran bahawa ada juga intern yang tak diberikan kerja pun. So dia duduk ada. Masa aku dekat degree tu, pernah ada kes satu orang student ni, dia masuk intern dekat satu tempat advertising firm. Kau dah kenapa? Cek ular. Kau buka lah handphone kau tu pandai. Dia ada masuk advertising firm. Sepatutnya dia kerja sebagai kreatif punya punya site. Tapi kerja dia adalah bila masuk photostate satu. Pasal dia kena buat air. Buat air teh je. Air TO semua tu kan. And kalau macam pasal benda tu, takkan nak cakap patut dapat duit. Patut dapat duit. So yelah, intern ni dia punya nama khusus dalam bahasa Melayunya adalah latihan praktikal. Latihan industri. Latihan industri praktikal semua tu lah kan. Kau belajar cara kerja yang betul. Layak atau tidak diorang dapat duit? Kalau secara basic dia, bagi aku yes, patut. Bagus. Bagus pula, patut. Sebab sebab dia adalah satu, gerak kerja diorang kebanyakannya adalah sama je macam pekerja-pekerja lain. Betul? Betul. Setuju. Transportation diorang kena ambil sendiri. Meeting still pun kena masuk. Betul. And then kalau lepas tu kalau aku dulu, aku punya intern bukan 6 bulan aku 3 bulan je aku rasa. So pendek. So tak ada masalah lah. Tapi
sebanyakannya sekarang ni macam adik aku sendiri 6 bulan dia punya intern. Intern dia 6 bulan. Dan aku rasa kalau 6 bulan tu dengan kerja yang aku tengok dia buat tu, macam still kena mengajar, still kena buat kerja admin dekat dalam office. Kalau tak dapat duit, mengamuk boy kalau aku. Kalau aku pun mengamuk mesti Adik kau dibayar? Dibayar, dia bayar 500. Dan aku dulu masa intern aku heaven aku dapat 1,000. Banyak. Kat KL. Kau ingat Damansara. Banyaknya. Dekat Mutarada Damansara. Tapi dah bungkus dah dia punya tu. Dia punya Kau ambil duit dia. Kita masa tu kita orang masuk dalam 4 orang, dapat 1,000 juga intern. Gila gak Kira babi gak Banyak Boleh tahan Alhamdulillah. Tapi company tu bungkus sebab apa? Bungkus Sebab dia ambil duit. Tak. Dia ambil duit intern dia banyak sangat. Gaji intern banyak. Kau ni nak kena attack ni. Tak. Sebab company tu dia buat kerja JLC kerajaan. So kerajaan bila bertukar dah tak bagi funding So funding tak ada lah. So faham. tak apalah, tu tak ada masalah lah benda tu. Tapi dulu memang aku dah cakap, aku memang dapat dan sangat membantu aku. Sebab aku dulu ulang-alik KL Shah Alam. So bila dapat gaji patut dapat Tapi waktu kau intern, kau memang legit buat kerja atau apa? Legit buat kerja. Aku buat sama sebiji apa benda yang ni. Dan aku boleh katakan banyak kerja lagi lebih daripada orang yang kerja tetap. Sebab dia orang push kita kan. Memang itulah praktikal. Betul. Memang dia akan push kita untuk buat semua benda. Betul. Jad, aku sama macam Anwar, layak dibayar gaji. Kalau sekalipun isu dia company adalah debate yang macam company tak patut bayar gaji bla 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 bla. Isu ni sebenarnya jauh lebih luas daripada itu. In term of practicality, mungkin ada satu company yang mungkin tak ada kewangan lah, ataupun dia tak ada keperluan untuk ambil budak intern. So dia tak bayar gaji lah. Sebab budak tu datang untuk belajar. Ini antara argument kenapa company tak nak bayar kan. So kalau budak intern datang kat dia tak bayar gaji. Tapi kalau dia cari budak intern, dia kena bayar gaji. Tak. Mic aku ni macam ni. Itu antara argument kenapa setiap ada company yang macam tak nak bayar budak intern. Sebab argument dia kata budak tu yang cari dia. Yelah, tak ada tu aku tanya. So kalau dia budak intern tu datang kat kau untuk intern, kau tak bayar gaji. Tapi kalau aku advertise perlukan budak intern, aku kena bayar gaji. Tak juga. Aku rasa dua-dua kena bayar. Okay, sebabnya argument aku macam ni. Argument aku adalah adakah intern tu pertama, kenapa intern kena dibayar? Second, apa kepentingan intern? And third, perlu ke intern? Faham tak? Dia berlapis-lapis sebenarnya. So at the end, aku tak rasa first internship tu adakah dia membantu untuk kau bersedia dengan alam pekerjaan? Sebab at the end itu isu dia. Sebab aku nampak ni kan, orang salah faham tentang internship ni kena bayar ke tak. So diorang kata kerajaan kena buat undang-undang lah bla bla bla. Aku ada sembang benda ni dengan Adib Adib cakap sebenarnya buruh pejabat, bukan pejabat buruh, in term of akta buruh tak boleh buat apa-apa pun. Sebab student ni dia bukan di bawah akta buruh. Betul. Ada argument lawyer yang dekat Twitter tu yang internship pun bukannya sebagai buruh. Memang diorang bukan buruh pun. Cuma student ni, internship ni dia di bawah akta pelajar, which is KPT lah. So KPT kena buat something yang apa yang patut KPT buat untuk make sure diorang ni pergi intern and dapat duit. Bukan bawah Kementerian Sumber Manusia. Sebab akta buruh bawah Kementerian Sumber Manusia. So kalaulah nak dikatakan, sebab kita tahu keperluan untuk pelajar intern dapat duit tu, aku rasa semua orang setuju keperluan tu ada. Diorang tak kisahlah diorang ni buat kerja ke tak. Sebab at the end kau nak pergi office tu pun dah duit minyak. Betul. Ada costing. Betul. Duit makan. Tu costing. Kan mungkinlah dia tak buat kerja, tapi benda tu at least dia bukan isu banyak atau sikit. Isu dia perlu atau tak. So pada aku, dia perlu dibayar. Dan isu ni kena dilihat dengan lebih luas. Sebab at the end, kementerian yang memainkan peranan adalah KPT, bukan sekadar akta buruh ataupun Kementerian Sumber Manusia. Mungkin kita perlu hapuskan. Ada satu cadangan kat Twitter adalah kita hapuskan internship. Habis tu nanti aku tak setuju. Sebab nanti budak tak bersedia untuk industri. Okay, aku tanya kau internship berapa lama? 3 bulan. Function tak 3 bulan tu? Functions ya. Kenapa? Sebab aku belajar banyak benda dan aku bersedia untuk bekerja. Dibayar? Tak lah. Tapi kau rasa worth it tak?
Okay, argument dia worth it ke tak? Okay, worth it lah. Worth it, tapi walaupun tak dibayar, tapi worth it untuk kau. Sebab kau dapat experience tu. Lepas tu apa hala tuju untuk diri kau? Bersedia untuk cari kerja lah. And kau dapat kerja? Tak pun. Then faham tak? Ini antara cadangan aku rasa quite legit lah. Dia cakap macam ni, sepatutnya company macam ni tau, dia buat satu program selepas student kita ni dah habis belajar terus bekerja, and itu bergantung kepada risiko company tu untuk ambil kau ataupun tidak. Maksudnya dia mungkin buat satu internship selepas kau dah ada CJ, kau dah ada degree kan. Internship mungkin 6 bulan. 6 bulan lepas kau dah layak, dia bayar gaji. And kalau dalam 6 bulan tu kau perform, okay, tetap. Okay. Macam tu ada macam probation period lah. Okay. So dalam masa yang sama, itu adalah kau boleh dapat kau punya pengalaman. Dalam masa yang sama, itu juga membantu kau untuk kalau untuk dapat kerja yang tetap. Kau intern dibayar. Aku pun intern dibayar. So aku sekarang ni aku excited untuk dengar daripada pihak orang yang intern tak berbayar. Aku tak tahu pula dia tak berbayar. Intern tak berbayar dan dia cakap dia dapat pengalaman. Okay, silakan. Okay, tapi sebelum tu lah, aku akan set intern perlu dibayar. Sebab aku dah pernah alami intern tak dibayar. Kenapa intern perlu dibayar? Ialah macam tadi lah, komitmen hidup, makan, minyak semua tu, semua dah semua kan. Tapi kalau kau tak nak bayar sekalipun intern tu kan, benefit kena banyak lah. Translate dalam bentuk benefit lah. Contohnya kau bagi kereta ke. Okay. Supaya budak tu tak perlu guna duit minyak dia sendiri. Faham. Ataupun bila pergi meeting, tidur hotel di cover. Suruh pergi meeting, hotel tak cover. Ataupun duduk, kalau kau pergi dengan pegawai atas kau, biasanya dia takkan duduk sebilik dengan kau. So kau kena bilik lain. Kena spend sendiri. Tak fair lah. Kau kena macam tu lah? Aku pernah pergi outstation, tapi aku akan duduk dengan staff lain, staff yang bukan atas pegawai aku. So aku okey je lah sebab aku duduk tumpang dengan dia. Tapi kalau aku rasa kalau tak ada staff tu, aku kena duduk bil lain, aku rasa aku kena spend sendiri. Okay, faham. So aku akan set intern perlu dibayar. So kita kiranya kita bertiga bersetuju intern perlu dibayar. Betul. Sebab bagi aku, orang yang memilih intern tak perlu dibayar ni kebanyakannya majikan. Betul. Majikan. Sebab diorang ni aku nampak bila diorang menggunakan, aku dah banyak kali dah jumpa majikan-majikan yang nak cari intern ni. Sebab satu, bayar sikit, dan mungkin ada probability tak payah bayar langsung. Tapi kerja dia akan bagi yang sebetul-betulnya. Tunggang. Betul. Sebab kawan aku sendiri pernah, yang kau cakap kan, yang kau pernah cakap 6 bulan. Lepas tu dia guna janji ayat manis, kalau kau perform aku tarik kau. Kawan aku pernah kena. Kawan aku lagi celaka. Dia kena macam ni. Dia waktu dia intern bayar 600 3 bulan. 3 bulan intern 600. Lepas tu dia punya majikan cakap macam ni, I think you are doing a good job, but I rasa I nak tarik you lagi 3 bulan untuk probation. Gaji 600 juga, sama macam ni, tagi 3 bulan. You try your best, and then nanti kita tarik you ni lah. Kita review balik lah. Kita tarik balik lah. Member tu, dia pun buat lah betul-betul. Lagi 3 bulan? 3 bulan tarik nak buat benda tu. Okay, kita UiTM 3 bulan, after 3 bulan kita ambil LI, kita hantar kita punya thesis and all semua kan. And then dah semua tu, so kau habis kita grad lah. Member tu 3 bulan dapat. Lepas tu dia cakap, dia minta kat lecturer, boleh tak kalau I grad lambat sikit sebab I nak tarik lagi 3 bulan, sebab I nak try. So dia intern 6 bulan. Dia nak tarik lagi 3 bulan dengan majikan tu. So majikan tu bagi ayat manis, cakap I think we can review you lah. I will bagi dekat pihak atasan semua kan. After habis 3 bulan tu, 3 bulan kedua ke 3 bulan pertama? 3 bulan yang kedua. Habis tu dia cakap macam ni. Sebab tu aku pelik. Aku tanya dia, asal kau grad lambat daripada kami? Sebab aku kan degree situ juga kan. So aku lepak dengan dia semua kan. Asal kau lambat? Dia diploma. Sorry. Aku tanya dia, asal kau grad lambat? Dia kata, sebab hari tu aku tersilap. Aku 3 bulan yang kedua tu aku sambung. Lepas tu dia tengok,
Dia punya majikan cakap ni, I think susah lah. I think kita nak take you ni agak risky sebab kita punya financial pun tengah teruk. Kena tipu siut. Tak tahulah sama dia kena tipu ataupun Kena tipu sebenarnya sebenarnya Aku rasa kita pun pernah mendengar perkataan yang sama. Majikan tu ambil memang opportunity segala babi lah. Dia ambil, dia take for granted lah budak tu. Sebab nak buat macam tu kan. So buta je lah. So mungkin 6 bulan punya projek ataupun tu kan, dia bagi kat budak tu untuk settlekan with bayaran 100 sebulan. Okay, kenapa tak 3 bulan pertama tu dah habiskan lah dulu, and then lagi 3 bulan tu dia just macam anggap sebagai intern, tapi dia dah habis dengan uni dah untuk 3 bulan first tu. Tak tahu. Aku tak tahu macam mana dia. Kenapa dia tak macam tu kan? Aku tak tahu macam mana. Kalau aku macam okay, dengan uni 3 bulan dah habis settle. And then kau pergilah minta leave untuk 1, 2, 3 hari untuk hantar thesis. 3 bulan tu kau write je lah. Intern aku tak faham. Aku yang tak faham. Pasal dia cakap dia intern waktu bila? Dia intern maksud kau? Hujung sem. Hujung hujung lah. Aku tak faham dia punya macam mana kenapa masa macam dia fikir kat situ kan. Masa dia kena pukau. Aku tak tahu lah. Tapi betul aku terkejut. Dan dia cerita kat aku sendiri yang dia gitu kan. Aku kena tipu lah dengan ni kan. Aku masuk bapak kesian siut. Satu aku pegang yang memang kena bayar. Majikan yelah, diorang ni business minded kan. Betul. Diorang nak kerja, diorang lagi banyak dapat dapat lebih pada diorang, tapi diorang malas nak keluarkan banyak. Betul. Biasalah tu. So aku faham juga pemikiran macam tu. Tapi quite cruel lah dekat kita punya student. Betul. Aku ada satu site yang macam cakap kan, why aku kena bayar intern sebab sedangkan kau yang ambil pengalaman aku. Kau datang ke company aku kan, kau boleh buat salah, kau boleh buat silap kan. Pekerja lain tak boleh buat salah pula. Kau akan buat aku punya company rugi. Lepas tu aku kena bayar kau. Sedangkan pengalaman kau nak ambil daripada sini. So untuk apa? Aku tak perlukan kau pun. Dia cakap macam tu lah. Pekerja lain? Pekerja lain tak buat salah? Yelah, itu lain lah. Itu dah staff. Sama dia juga. Dia buatkan company rugi juga. Itu intern. Tak, itu Kau janganlah lawan aku. Itu adalah pandangan dia. Argument tu flaw. Sabar, bagi aku cakap dulu. Ni ini semua nak buat viral ni. Tak, tapi flaw. Kau kena faham dulu side pandang dia. And then baru kau attack. So dia cakap macam tu. Tapi apa yang Eka cakap tu legit lah. Betul lah. Pekerja lain tak buat silap lah. Betul. Aku rasa point of view dia adalah internship tu, budak intern tu dia datang aku, macam aku cakap tadi. Sedangkan pekerja lain memang aku nak cari staff, aku perlukan staff. Sedangkan intern tu adalah kau yang datang aku, staff dan aku yang nak cari. Dan aku pernah dalam situasi kan, dan aku pernah, kenalan aku pernah dekat macam ni. Dia bekerja, dia berintern kat satu tempat tu, dan bos intern tu sendiri cakap macam ni kan, why we should pay you? You guys yang patut, your university patut pay us 200 ke apa benda semua, sebab we are the one who give you the experience and the first hand how industry works. Aku dengar macam tu kan, pala siap, menyirap kan babi tu. Aku dengar pun menyirap tu. Ada kenalan aku kena macam tu. Aku rasa bullshit lah. Semua benda yang jujurnya bullshit. Sebab mana-mana company yang cakap macam tu, first, okay, dia akan sebarkan ayah kau yang perlukan pengalaman. Kau tak berduit ni, inilah waktu kau susah, kau nak rasa pengalaman. Orang tua yang macam tak bayarlah, intern tak payah bayar. Aku dulu pun susah, aku kena buat macam-macam. First, kau suka tak benda tu? Kau suka tak kau tak dibayar? So kau nak sampaikan dalam satu dakwah yang macam, tak apa lah, kau susah, hidup susah, tapi kau tak payah dibayar. Sedangkan kau layak untuk dibayar. Kau buat kerja macam staff lain. Aku dulu waktu intern, Aku rasa staff yang waktu tu tak reti tau. Tak reti buat kerja dia. So aku yang kena buat benda tu. So bayangkan aku intern tapi aku yang buat kerja macam staff biasa yang dibayar gaji, and aku tak dapat yalah bayar allowance je lah kan. Aku pengalaman yang intern aku intern tempat yang kekurangan staff. Okay. Pada masa sama, intake dia tak boleh ambil by local company. Okay, aku intern tempat kerajaan. So kau mana pun kena masuk SPA. Kau boleh bayangkan betapa kurangnya kaki tangan manpower kat situ. Semua di situ level pegawai, tak ada penolong pegawai. Penolong pegawai ada 2 orang je, tak silap aku tak ingat. Ataupun pekerja kontrak. Pegawai perabot dalam tempat tu lebih banyak daripada pegawai yang ada. Bayangkan betapa sikitnya manpower kat situ. So bila kita budak intern datang, diorang happy tau.
Diorang happy bukanlah diorang nak gunakan kita orang. Satu, diorang rasa kerja kita orang diringankan, kerja kita orang as pegawai diringankan. Pada masa sama diorang curah semua benda. Oh, kalau kau nak cari masalah lobster ni, kau kena tengok kat Muara. Dia ajar semua benda. Masa tu ada tempat aku tu, intern Jabatan Perikanan tu, aku intern handle kes-kes yang aduan daripada nelayan. Contoh ada nelayan adu, ada kata penampakan lobster. Lobster ni kalau ada kat sungai, dia akan makan lah kat sungai kita ni. So ikan-ikan ni tak dihidup. So dia akan bagi tahu, kita orang pergi field, bagi tahu. Okay, Aikal, kalau nak tahu lobster, kita tengok Muara, kita tengok sini, tengok sini. Aku tu, oh, make sense. Apa yang aku belajar. Dan aku happy lah. Dan diorang pun rasa, daripada diorang boleh nak kerja satu hari, boleh kerja seorang buat satu hari, setengah hari dah siap lah. Sebab aku dah cover bahagian sini. Okay, faham. Dia dah cover bahagian sini. Point dia ialah, kalau company tu sangat memerlukan orang, pada masa sama ialah cara kemasukan kepada tempat tu susah. Aku rasa the higher up perlu buka mata lah. Kena pula pada zaman aku tu ialah zaman 1MDB. Duit dah hilang dah banyak kat situ. So rekrutmen orang untuk masuk tu dah susah. Funding tak ada lah. Disclaimer lah, kita kena disclaimer apa-apa Ni atas menteri mana Masa tu 2015. Menteri apa kalau kau punya maritim? Tak ingat lah siapa. Tapi dia bawa Menteri Asas Tani. Kalau jabatan kan Menteri Asas Tani. 2015. Sabu lagi ya? Bukan, Sabu Pertahanan. Sabu Pertahanan. Oh ya. Silakan sambung. Oh ya. Sebab kau tahu tahun bila? 2016 aku 2016 aku intern kat situ waktu master. Oh ya. Yes. Kawan bapa aku KSU di situ. 2015 baru keluar kes YNDB kan. Jangan mention benda ni kau nanti kan kena saman dengan apa ke. Tapi betul kan suka khabar. So point tak apa. Jangan kita jangan buka ruang benda ni. Kau. So okay. Yelah, kau nampak tak? Pegawai-pegawai situ semua happy gila yang intern datang. Sebab diorang ajar betul-betul cara bancuh chemical untuk mikroskop. Semua dah ajar semua. Tapi yalah, rekrutmen tu kurang. So maksudnya kalau benda macam tu, last sekali funding lah. Funding pun tak ada lah. Kita waktu tu memang banyak isu. Sekarang pun banyak isu. Diorang cakap lagi banyak perabot daripada manpower. Perabot bayar one off, manpower bayar setiap bulan. Itu je lah. Itu aku bila aku sembang kan, aku sembang dengan Adib. Adib ni member aku, lawyer, and dia adalah rakan podcaster aku dekat Sembang Marvel untuk orang yang tak tahu. Dia cakap sepatutnya kita memang hapuskan internship je. Jawapan dia sebab internship pertama student tu memang diletakkan di bawah KPT. Maksudnya segala undang-undang student ni hanya diguna pakai untuk bawah tak pelajar lah, bawah hukum lah, untuk KPT lah kan. So kau tak boleh nak bawa apa. Kalau yang patut bayar kau adalah yang patut kita nak regulate satu law untuk mewajibkan dorang bayar, tak boleh. Sebab betul, student ni bukan terletak bawah akta buruh. So kau nak pergi mahkamah buruh pun tak boleh bawa apa. Dia AUKU apa? Bawah aku. So di bawah KPT. Kementerian yang bertugas untuk selesaikan isu ni bukanlah Kementerian Sumber Manusia, tapi KPT. Mungkin KPT kena buat satu jaringan dengan company untuk bayar 50-50%. KPT Kementerian Pendidikan pengajar tinggi. Fadlina Siddiq Fadlina Siddiq PKPM. Pengajar siapa tinggi ni? Mahathir apa? Mahathir apa? Mahathir. Tak aku lah. Tengok lah nama dia. Lupa dah. Mahathir. Aku lupa. Khalid Nordin. Khalid Nordin apa? Mahathir pula. So dia akan Mahathir tu yang nama tu. Sebab tu dia akan kena ni lah. Berapa amount perlu dibayar untuk intern? Aku rasa 1,000 patut tu. Aku rasa lah around 500 to 1,000. Dan kebanyakannya orang-orang yang nak pergi ke intern ni, diorang kebanyakannya ke KL tau. Belah-belah memang betul-betul wah gila punya lah. Keras lah, hidup keras. Lebih-lebih lagi advertising firm dalam industri kau memang lah. Yelah, nak cakap budak-budak advertising firm kan, kebanyakannya office diorang ni dia dekat belah-belah dekat Central, belah-belah dekat
apa office yang berkaitan dengan mall. Kan mall kan buka office kan. So bila nak makan tu, mana ada food court. Betul. Diorang akan kena makan kedai-kedai mall biasa. Four Fingers. Kena makan Betul lah tu. Kau tahu aku dulu pernah aku dulu masa aku dapat intern 1000 tu, that's my second place actually. My first place is McCann. McCann Worldwide. Masa tu dekat area Damansara Berdana. Dekat situ lah. So aku masa makan situ, nak masuk ni, waktu petang tu, masa lunch hour tu, tengah fikir tau. Aku tanya dekat pekerja situ, kat sini tempat makan yang murah mana? Dia kata sini tak ada, food court apa semua tak ada. So you need kena pergi dekat mall je lah. Mall tu yang aku nampak ada chicken rice shop. Chicken rice shop koyak lah babe. Ya tu. Satu RM15, satu makanan. Sekali lunch. Lunch hour pukul apa pula kan? Ya tu. Zaman tu RM15 pun dah mahal kan. Mahal tu. Lepas tu aku tahan 2 hari je betul aku berambus. Lepas tu McCann call aku kan, "Hai, tolong ni." Aku cakap aku tak buat bodoh. Aku buat email lah. Thank you for giving me the opportunity for 2 days. Atau terus cari tempat lain. Menyusahkan Bagi aku intern perlu bayar dengan amount 1,300. Ya, 1,300. Dulu pada zaman Kenapa 1,300? 1,000 terlalu rendah. Bawah daripada 1,000 rendah. 500 3 digit rendah tu. 3 digit rendah. Kita kena take consideration macam tu lah. Kalau kat KL, betul saja sebulan dah 100. So dia kena tengok tempat. Betul. Kalau kat KL ni aku rasa 1,300 lah. 1,300 minimum. Sebab minimum basic diploma masuk first fresh grad, early entry 1,500. Takkan kau nak lebih dari 1,500. Mesti dah 1,000 hingga 1,300. Tengah-tengah 1,500 hingga 1,000. Kau tengah-tengah 1,300. So bagilah 1,300. Sekurang-kurangnya dah lah dia tak dapat KWSP. Okay, untuk 3 bulan tu dia tak dapat KWSP. Fine. Sekurang-kurangnya makan minum kalau area tengah-tengah Bangsa South. Mana nak cari? Kan? Mana nak cari tempat nasi campur murah? So at least banyak mengam lah 1,300. Aku punya argument, aku tak setuju sangat dengan Eka. Sebab kalau kita regulate untuk meletakkan certain amount, itu akan membebankan company. Bayangkan company tu dulu zaman saya dia letak 900 wajib bayar. Itulah dia boleh 900 pada aku masihlah amount dalam 900, 500 ke 1,000 tu. Sebab kalau kau letak amount, nanti dia cakap, dia akan lagi ada argument, baik aku hire fresh grad je. Fresh grad pun 1,800 and mungkin aku dapat terus tetap. Ni 3 bulan. Dan lepas 3 bulan kau ambil tetap lah. Kalau dia tak nak, faham tak benda tu? Dan dia caw je lah. Benda-benda macam tu aku rasa aku bersetuju. Kalau macam benda ni fight for macam intern kena dibayar 1,500, 1,300, aku tak agree. Aku hanya agree intern perlu dibayar untuk amount 100 tu. okey. Tak juga. Aku dah letak tadi amount 500 ke 1,000. Aku kata 1,300. Amount tu pada aku dia tak layak. Bukanlah tak layak, dia tak perlu kita letakkan amount 1,300 untuk semua. Okay. Sebab pertama ikut tempat, situation and kemampuan company tu. Okay. Kau bayangkan ada 2 budak intern, company tu bayar 1,300 kan, 2,600, still murah lah. Pertama budak tu intern untuk 3 bulan. Okay. So apa lepas tu apa benda? Kalau tak nak caw dan kalau nak ambil, macam tu je lah. So cycle tu akan repeat dan repeat. Faham tak? Sama juga macam ambil staff baru. Staff baru dia mungkin akan kekal lama. I see. Dia takkan 3 bulan dah caw. Ataupun kalau 3 bulan caw, seorang 2. Tapi intern ni confirm dia akan caw. Okay. Tapi aku rasa macam okay je. Kalau saya daripada kau ambil setahun 1,500, 2 orang 3,000. Okay, kalau certain kalau company tu mampu untuk 1,300, aku okay. Okay. Aku okay. So kalau tak mampu 900. Itulah aku cakap, amount dia adalah between 500 ke 1,000. Okay. Sebab ikut kemampuan lah. Sebab kita tak boleh nak letakkan benda ni pada company je yang tak semua company. First kita kena tahu ada orang cakap company menunggang student intern. Benda tu betul kan? Tapi yang macam mana kalau ada juga company yang tak menunggang, yang memang yang tak menunggang tu dah kena bayar. Kalau big firm takkan lah 500 ya.
Iyalah kalau tak, aku tak rasa big firm bayar 500 pun diorang boleh bayar banyak lagi. Contoh macam Petronas. Yelah, ada yang bayar 2,000 pun. Ya. Intern. Ya itulah Bukan kalau Petronas ada big firm bayar 500 bapak koyak lah aku dengar aku big firm macam Tak, sebab tu lah orang memang nak cari company yang besar sebab diorang tahu diorang akan dibayar intern mahal. Contoh macam Shell lah apa semua. Kadang-kadang orang yang memang mahal gila gaji biasa kot. Tapi tak semua orang back to basic macam kau cakap kan 1,300 kan. Persoalannya bila kita nak mencari pekerja kita selektif. Okay. Mencari budak intern, bayangkan 10 orang ni 9 orang tinggal seorang je budak intern. Lepas tu kau pergi mana-mana tempat and mungkin budak tu tak berapa excellent dan tak perform. Okay, satu company ni ambil, kau ni kerja tak seberapa, aku kena bayar agak 1,300. sama juga dengan kalau 500. So kurang-kurangnya 500 sikit lah bayar. Bagi aku macam sama kan, aku kena bayar agak, still keluarkan duit kan. Still bayar betul. Tapi cuma dia akan kurangkan kuantiti sikit. Faham tak? At the end debate tu pada tu lah. Aku rasa perlu dibayar untuk certain amount. Kena perlu dibayar 5,000 hingga 1,000 yang wajib dibayar 5,000 1,000 500 ke 1,000 untuk regulate law and then okay lah. Patutnya senang cakap, once bila masuk ke intern ataupun politik ni, dia patutnya dah tak patut masuk dalam AUKU lah bagi kau. Dia patut masuk dalam label. Itu isu lain aku rasa sebenarnya intern ni patut bullshit lah. Senang cakap padam terus daripada padam terus ni. lah. Aku rasa bullshit lah. Lepas kalau dia tak ada intern tu gimana? Lepas tu kau habis grade kau kerja terus. So tak sempat dia belajar dia buat industri. Okay, dalam resume kau masuk kat 3 bulan intern. Aku dah tak masuk. Aku dah buang. Aku masuk. Sebab aku masuk. Sebab dia valuable. Okay. Okay. Aku senang cakap macam ni lah. Kan lagi better kan. Setiap universiti yang masuk, yang lahirkan semua graduan ni kan, diorang kena ada satu fasa masa akhir semester tu untuk buka satu like job seeking punya expo untuk diorang sendiri yang kerja. Buat betul, cari kerja. Memang aku rasa macam tu, better macam tu. Semua sekarang ni setiap universiti dah ada jari, kita panggil hal HEPA, hal ehwal benda hal ehwal pelajar dan dia macam jaringan industri. So bahagian department tu akan carikan kerja. Bukan cari kerja, dia akan cari mana-mana company ataupun mana-mana industri untuk collapse dengan untuk ni dengan fakulti. Aku rasa better macam tu lah. And lagi memang kita belajar dan kita memang betul-betul diletakkan satu guarantee yang kita boleh bekerja after that. Okay. So aku tanya praktikal bukan praktikal in term of benda tempat lain kan. Kebanyakan memang tak ada. Diorang buat sama program ke benda tak? Tak ada internship. So aku tak tahu. Dah macam Google dah pula sama-sama ni. Maksudnya kalau kau nak contoh waktu dalam pengajian kau dia adalah pilihan, dia bukannya dia adalah pilihan and bukan kewajipan. Faham? Aku seorang yang kuat percaya pada intern. So aku rasa jangan hapuskan intern. Itulah aku cakap. Kalau kau nak kau pergi. Tak, aku rasa aku wajib pergi sebab argument aku ialah sebab bersediakan industri and then kalau tak lagi teruk dia punya damage lah daripada company. Contoh apa? Contoh damage kepada company. Yelah kalau dia tak bersedia dan terus bekerja, dia tak prepare macam mana, ni kau bekerja. So itulah argument dia. Senang cakap macam takut nanti bila lagi kau dah kerja nanti kau punya pegawai kau tak boleh adapt lah. Kau ni tak belajar ke benda? Tapi takkanlah seteruk itu. Ada intern teruk. Ada, kita selalu dapat tengok intern yang okey, tapi ada intern teruk. Ada, aku pernah jumpa intern teruk. Kita orang intern 5 orang. Ada intern macam macam mana nak pasang slide kat mikroskop ni? Okay. Itu salah internship ke ataupun salah universiti punya modul yang tak buat student tu bersedia? Pada aku adalah pada pengajian modul universiti. Ya, tapi nanti bila dah bekerja, lepas dah habis intern tu, dia tak bersedia lah. Sebab sekurang-kurangnya dia belajar waktu intern tu. So dia practical kat intern. Aku rasa itulah. So dia dah bersedia dekat intern. Then next, lepas 3 bulan, waktu intern tu aku belajar macam ni nak handle dengan company, nak handle dengan mesyuarat, macam tu lah.
Sebab aku rasa kenapa Haikal dia ada argumen ni? Sebab aku rasa dia adalah seorang, dia ada privilege untuk merasa intern dah bagi lah semua. Sebab aku tak rasa, sebab bukan semua intern yang betul. Dia punya pegawai bagi semua all out. Tapi dia dapat privilege tu. Macam mungkin aku masa aku punya intern pun aku cuma dapat sedap duit je. Tapi intern for kerja pengalaman intern for kerja semua tu kan, aku punya pegawai bukannya bagi tunjuk ajar sangat pun. Sebab dia tahu aku ni macam boleh design kan. Lepas tu dia kata kan, ikut kepala-mu lah, ikut kepala awak lah nak buat apa pun. Janji design awak cantik tu je. Ada satu lagi kan. Ada satu lagi masalah tentang internship ni ialah intern buat kerja yang clerical work. Bukan. Buat kerja yang bukan sepatutnya. Kenapa? Bukan. Dia buat kerja yang dah 2-3 kali. Sabarlah, bagi aku cakap dulu. Intern buat kerja yang tak belajar luar daripada apa yang dia belajar. Contohnya budak ni intern pasal kalau contoh ni confirm attack budak ni intern pasal luar bidang ke apa? Bukan. Dia bidang tapi sikit je. Kerja dia to the point dia rasa macam legit buruh kasar. Intern ni budak ni belajar pasal marine biology. Tapi apa yang dia buat setiap hari dia datang kerja ialah dia bancuh simen dan pasang kolam udang. Sebab dia intern tempat kolam udang. So kau faham tak? Dia datang hari-hari memang bancuh simen je untuk 3 bulan. So aku rasa benda tu tak patut lah. Betul. Benda tu tak patut lah. Dan ada juga yang intern pasal intern pasal biotech kan. Contoh ada intern pasal biotech. So dia handle semua banyak benda. Buat PCR, buat PCR. Dia belajar banyak benda lah. Buat PCR macam mana, nak handle DNA macam mana, nak handle forensik macam mana. Semua dia belajar benda. Biotech itu dia punya bidang. Tapi datang hari-hari just ambil sampel, pas dekat pegawai atas. Ambil sampel, pas dekat pegawai atas. Ambil sampel, pas dekat tapi dia tak analisis pun sampel tu. Which is dia boleh analisis sebab dia belajar kan kat uni. Itu problematik tu. Aku rasa itu problematik dan menjadikan pekerja tu, baik aku kerja kilang saya macam ni. Kan. Aku rasa tu tak patut lah untuk seorang majikan letak tu. Mungkinlah argument dia kata macam ni. Kita orang tak nak bagi kau kerja yang lebih advance sebab kau intern. Satu, sebab kau intern yang mana kau tak boleh handle responsibility nanti. So kalau kita orang nak put the blame kat kau boleh intern. So kita orang tak boleh nak put the blame sangat kat kau. Faham. So kau boleh intern je kita nak. Tapi sekurang-kurangnya kalau kau dapat tapi itulah gunanya supervisor. So blame nanti orang atas akan dekat supervisor. Supervisor akan ketua intern lah. Jangan buat macam ni. Ni patutnya handle macam ni. Data macam ni. Daripada aku malas fikir, aku bagi je job scope paling senang untuk 3 bulan buat benda sama. Budak tu rasa macam aku tak belajar apa-apa pun. Belajar satu benda je. Budak tu tak berkembang otak. Sorry to say, budak tu tak berkembang otak kalau dia pergi intern macam tu. Aku rasa intern aku besar tak big brain. I'm a big brainer. Itu sebab aku rasa aku pun benda yang sama je sebenarnya. Kalau waktu intern aku rasa, in fact aku buat research. Aku kat government juga. Aku buat research and sama buat copy paste kan? Apa? Copy paste macam tu, type sama je. Tak, aku literally buat research. Okay lah, aku buat research. Masalahnya pegawai aku pun tak tahu. Bayangkan bos aku, supervisor aku tak tahu buat research tu. Aku lagi tahu. Bayangkanlah macam mana. So itulah aku nak cakap. Point dia adalah kadang-kadang orang yang kira macam knowledge. Kalau aku intern ni, sepatutnya aku tak payah intern lah. Aku terus bekerja. Kerja senang. Terus ambil saya bekerja tetap lah. Sebab kau punya skill level tu macam kau boleh buat aku cakap apa hal kau ni macam ni sangat lembab gila. Macam benda ni pun tak tahu. Aku sampai aku kena present paper tu dekat dalam macam meeting, kira macam orang atas lah. Macam
ada tak malu dia sebagai pegawai. Kalau aku jadi pegawai macam dia malu tu. Dia macam ni ada akak yang macam penolong pegawai suruh aku present lah. Penolong pegawai suruh aku present tu? So aku present je lah. So aku gaduh kot dengan bos. Kira macam TKSU ke apa benda tak. Kira macam semua manusia di kepala. Dia bos lah. Aku gaduh tu. Lepas tu akak-akak tu tanya, berani Izzat lawan dengan dia? Berani sebab aku intern je. Bukan dia bagi makan kat aku. Kau marah macam mana kau gaduh kat? Bukan gaduh lah. Dia macam argue. Aku cakap tak boleh buat benda ni. Salah. So gaduh-gaduh. First up macam pergi mampus lah. Aku tak kisah. Lepas tu marah macam tu dia kata apa? Tak ada. Dia terima lah. Dia terima pandangan kau. Dia still tak boleh terima lah. Aku cakap benda tu tak boleh buat. Macam tu lah. Faham? Okay. So we are already at 40 minutes. So kita kena ni ke? Nak kena solat semua ni begini. Solat Okay guys. By the way, kepada mana-mana syarikat di luar sana yang ingin kami promosikan produk dan perkhidmatan anda, jangan lupa untuk tekan butang DM atau email kepada kami. Ceritakan apa yang anda ingin kami promosi tentang produk dan perkhidmatan anda. Kalaulah anda sponsor kami ataupun anda meletakkan produk dengan meletakkan, mungkin kita akan letak red card lah. Apa kita boleh berbincang nanti. Harga boleh nego. Jangan risau, kita nego sampai jadi punya. Harga mampu milik. Yes. Mampu milik. Jangan risau. Setiap video yang kita orang akan keluarkan akan ada ni logo atau ada servis kat bawah ni yang kita akan letakkan lah. Jangan risau. Kau jangan cakap, jangan letak janji. Don't worry, kita ada. Tapi yang penting, intro kami, podcast kami akan cakap macam ni. Podcast ini dibawakan khas oleh Cookies. Yes, mungkin kalau syarikat anda Banana Cookies, katakan Banana Cookies. Podcast ini dibawakan oleh Cookies podcast ini dibawa khas oleh Banana Cookies. Banana Cookies sedap dan begitulah kami akan promote barang anda. Dan kami juga akan sertakan potongan video yang akan di-upload di TikTok dan Instagram. Yes. Sebelum tu aku lupa nak cakap. Dan kita nak buat satu pengisytiharan. Kita nak isytihar. Mana-mana jemputan daripada universiti ataupun event program yang nak menjemput kami sebagai ahli panel ataupun nak kami buat podcast secara live dengan tajuk yang anda berikan. Contohnya Bully ke apa-apa saja yang sesuai dengan podcast dan tema kami yang boleh kami ulas, boleh email kepada kami. Jangan risau, harga mampu milik. Dengan saya takut sikit lah pasal benda-benda yang industri, tapi kita cuba. Kita cuba, jangan risau. Kepakaran kita ada masing-masing. Dalam bidang sains ada, dalam bidang media kita ada, ataupun usahawan dalam bidang social and psychology saya ada. Jangan risau. Anda boleh jemput kami buat podcast di mana-mana tempat yang anda inginkan. Kalau anda di UKM, boleh jemput kami. Kalau di ada UiTM, boleh jemput. Gaji, belanja, kami bakar Sahara. Yang penting email dan DM kami untuk tanya harga. Alright, itu saja. Anwar. Okay guys, we will see you guys in the next episode. Thank you for listening to us. We will see you guys. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.